Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, boleh Doktor. Waalaikumsalam, boleh. Boleh Dato'. Okey, kita mulakan kuliah kita dengan bacaan nama kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pertamanya terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Sekarang tepat pukul 11 pagi dan insya-Allah saya akan mulakan kuliah kita dalam pukul 11 lebih sikit sehingga pukul 12. Okay? Yang keduanya, untuk makluman kita dah pergi ke Indomie. Walau bagaimanapun untuk sesi semester ni kita masih lagi berjalan seperti biasalah, secara online, dan final exam pun secara online. Tapi untuk semester depan, untuk bulan 9, 22, 23, ianya bergantung kepada keputusan universiti dan juga KPT lah. Macam mana arahan KPT, universiti biasanya kita akan ikut sajalah. Dan saya berpendapat kemungkinan KPT akan menggalakkan semua pelajar masuk kampus dan juga sesi bersemuka di antara pelajar dengan pensyarah dengan pelajar lah. Itu saya yakin sebegitulah. Tapi kita mesti tunggu arahan daripada KPT. Yang ketiganya, saya mohon maaf, boleh katakan setiap minggu saya ada program. Kebetulan semester kali ini saya dilantik sebagai dekan dan banyak mesyuarat dan bengkel perlu dihadiri lah. Tapi saya cuba adjust di antara pukul 10 hingga pukul 12 tu, mana waktu yang sesuai supaya saya dapat jalankan kuliah. Jadi saya mohonlah kerjasama semua pelajar ready saja di antara pukul 10 hingga pukul 12 hari Selasa dan juga hari Khamis untuk kita jalankan kuliah. Ya? Okey, saya nak tunjuk WhatsApp yang saya share dengan pelajar sebab dia penting. Ya. Okey, saya nak tunjuk dua perkara ni. Yang pertama sekali, contoh-contoh soalan ujian yang lepas. Ada test DUM 2021 dan final answer lah. Maksudnya contoh jawapan sekarang. Jadi jadikan ni sebagai salah satu aktiviti sebelum pelajar ambil exam nantilah. Okey, untuk exam nanti pada 6 April yang minta pelajar nampak kan saya dah share ke belum? Tak nampak lagi? Sekejap Okey. Okey, tadi saya tunjuk apa yang saya share kepada pelajar pagi ni. Yang pertamanya dalam kalam kita dah sediakan soalan test yang lepas sesi semester 2 2021 dan juga financial lah. Pelajar perlu dan bagi saya wajib buat sebelum masuk test kita pada 6 bulan 4.
Test kita akan diadakan pada 6 hari bulan 4, 2022 hari Rabu. Ini hari Selasa, esok hari Rabu lah. Di mana aktiviti itu bermula daripada petang nanti. Ya. Bermula daripada pukul 3 hingga pukul 8 suku, pelajar kena CC dan upload integrity form. Saya dah share pun dalam WhatsApp. 85 minit hingga 8 suku, sila download test question daripada UDAS. Dan sistem kita akan buka daripada pukul 8 suku sehingga pukul 9.45 untuk sesi 1 jam 30 minit sesi test. Dan pelajar diminta pada pukul 9.45 tu hingga pukul 10 suku, setengah jam kita bagi masa untuk pelajar compile dan upload answer, tapi dalam bentuk PDF. Di sini saya cadangkan supaya pelajar dalam handphone masing-masing guna cam scanner, CAMSCANNER, cam scanner, ataupun mana-mana sahaja software. Bila kita ambil gambar, dia boleh convert terus kepada PDF. Dia amat membantu lah. Tapi kita kena ingat tahu, kepala muka surat depan, yang ni yang saya masukkan tadi, integrity form, sama ada dalam PDF ataupun dalam Word, pelajar isi dan hantar pada pukul 3 hingga pukul 8 suku. Tak kisahlah masa mana. Yang penting pukul 3 petang sehingga 8 suku, sila upload dalam UDAS ataupun kalam lah. Lepas tu, download daripada UDAS soalan peperiksaan dan terus menjawab daripada pukul 8 suku hingga pukul 9.45 atas kertas sendiri. Pukul 9.45 hingga 10 suku kena compile dan upload answer script dalam PDF dan hantar kepada upload dalam sistem. Okey, untuk integrity form pun saya dah share. Dan untuk cover test ni adalah muka surat depan bagi skrip jawapan awak. Kalau boleh awak combine sekali dan kita jadikan dia sebagai muka surat yang pertama lah. Ada setengah pelajar dia ada kemudahan print, boleh print siap-siap. Bagi pelajar yang tak ada kemudahan print, mungkin boleh tulis baliklah secara ringkas cover test ni. Tapi saya nak kalau boleh pelajar print baliklah. Saya nak tunjuk cover test ni, dia ringkas saja. Tapi Word saya tak berfungsi. Okey, dah berfungsi. Slow sikit laptop saya pagi ni. Oh, memang slow Okey. Kalau kita perhatikan, ni adalah cover test untuk setiap pelajar lah. Masukkan nama, ID, section. Awak ialah 02P lah di bawah selian saya. Dan ni yang penting sekali. Yang bahagian ni lah. Kalau sekiranya pelajar ada masalah sangat untuk print, pelajar boleh copy dan salin balik sajalah pada muka surat pertama, skrip dia apa masing-masing. Okey. Saya rasa itu saja kot daripada saya untuk semua pelajar bagi sesi makluman lah, bagi sesi makluman. Jadi masa sendiri boleh belajar dah. Peringatan pun dah diberi dalam masa 2 minggu lepas tentang ujian. Hanya hari ini saya hanya nak tunjuk prosedur sahaja. Macam mana kita kendalikan test. Okey. Saya kembali kepada pengajaran. Macam mana ni? Tak keluar. Okey. Saya nak pergi kepada
pengajaran seterusnya, implicit differentiation. Pembezaan bagi fungsi implisit. Dia ada dua idea dahulu. Pelajar kena fahamkan dan bezakan antara istilah eksplisit dengan implisit. Saya dah tunjuk minggu lepas. Apabila Y boleh ditulis dalam tajuk rumus dan di sebelah kanannya tiada sebutan Y, biasanya kita panggil adalah persamaan eksplisit. Contoh, persamaan kuadratik Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ataupun persamaan linear AX tambah B. Di mana Y tajuk rumus, di sebelah kanannya tiada sebutan Y. Yang ini kita namakan sebagai eksplisit. Dan biasanya kalau diberi sebagai contoh Y sama dengan 5X tambah 3, dan kalau kita bezakan dy dx, kita akan menghasilkan 5 sahaja. 3 menghasilkan sifar lah. Yang ini berdasarkan ilmu yang kita belajar. Satu menggunakan first principle, yang kedua menggunakan table. Ataupun kalau yang bentuk kompleks, kita boleh guna sama ada product rule, question rule dan sebagainya. Satu lagi, chain rule. Yang kita dah belajar lah. Okey, untuk implicit, the variable y is not alone on one side of the equation. Sebagai contoh, kalau kita tulis paling mudah sekali, sebagai saya tulis sebelah ni, y sama dengan xy tambah 5x tambah 11 contoh. Di mana kita boleh tulis persamaan tu sebagai tajuk rumus y, tapi di sebelah kanan masih lagi ada sebutan y. Dan ni kita sebut variable y is not alone. Dan kita namakan sebagai implicit function. Okey. Kalau kita tengok y sama dengan xy, apa beza y sama dengan y sama dengan 5x. Kalau kita ambil dy dx, dia akan menghasilkan 5. Tapi kalau y sama dengan, let's say xy. Di sini, kalau kita bezakan terhadap x, sebenarnya kita perlu jalankan dot product di situ. U V prime V U prime. Maksudnya kita assume x ialah satu fungsi, y pun satu fungsi. Di sinilah bila kita bezakan u sama dengan x, du dx sama dengan 1. Ini clear cut. Tapi kalau kita assume v sama dengan y, dv dx sama dengan, dia macam kita bezakan x juga, tapi beza x satu kan, tapi dia ada y, beza dy dx. Tu. Dia ada dia punya ending dia. Bila kita bezakan implicit, ending dia mesti dy dx. Semakin confused ya? Tak apa, kita akan jumpa lepas ni lah. Sebagai contoh, v sama dengan y kuasa 2. dv dx sama dengan, tengok, dia hukum kuasa 2y. Tapi bila kita bezakan yang belakang y ni, dia tulis saja dy dx. Ni yang kita nak belajar pada hari ni. How to differentiate for implicit function. Okay, how to differentiate implicit function? Step 1. Yang ni hanya step, tapi bila kita lakukan penyelesaian, automatically step ni akan diikutilah. Okay, differentiate both sides of the equation. Y sama dengan y squared sebagai contoh. V sama dengan y squared. Kalau kita bezakan terhadap x, V bezakan terhadap x,
bagi y kuasa 2. Ni yang dimaksudkan sebagai differentiate both side of the equation. Let's say kita kata kita differentiate respect to x both side. Differentiate respect to x right hand side. Nah, jadi dalam kes ni dia akan menghasilkan dv dx. Di sini ilmu baru kita lah. Apa dia? 2y dy dx. Oh, border warna merah, pen pun warna merah. Tak apalah. Collect term dy dx yang sepunya dan kita faktorkan dy dx dan kita selesaikan bagi dy dx sebagai tajuk rumus. Okey pelajar. Cuba tengok. Saya tak tekan lagi. Bila saya tekan enter saja akan keluar dia punya result lah. Dia step yang pertama tadi dia kata apa? Differentiate both side of the equation. Kalau kita nak dapatkan dy dx, maksudnya kita differentiate respect to x left hand side dan kita differentiate respect to x right hand side. Okey pelajar, perhati betul-betul. Beza x kuasa 3 terhadap x sampel yang kita contoh-contoh yang kita buat sebelum ni semuanya pemberi hubungan x beza terhadap x. Yang ni clear cut 3 x kuasa 2. Tapi kalau x kuasa 2 senang pula kita dapat 2x. Tapi kalau y kuasa 2 jadi ilmu implicit function. Petua kuasa dulu 2y dan ending dia bila y mesti dy dx. Saya guna alat sebutan sebelum ni ialah beza dalam. Beza y terhadap x menghasilkan dy dx. Sana terus. Begitu juga sebelah kanan. Cuba tengok. 2 koefisien 2 lah. Dan kalau kita beza y terhadap dx akan menghasilkan 2 dy dx. Sebenarnya kita dah selesai tu. Lepas tu collect term dy dx, maksudnya di sini dengan di sini kita bawa sebelah kiri. Kita bawa sebelah kiri, sebab tu dia ada 2y dy dx. Tolak 2 dy dx dan yang 3x kuasa 2 ni tiada sebutan, kita bawa sebelah kanan. Seterusnya factorize sebab ni sepunya dy dx kita jadikan faktor, jadi yang tinggal 2y tolak 2. Dy dx sama negatif 3x kuasa 2 dan dy dx ni therefore sama dengan negatif 3x squared over 2y tolak 2. Yang ni secara automatik kita akan follow dia punya step lah. Okay, ni contoh yang paling mudah sekali. Jadi saya nak pelajar tumpukan di sini. Y kuasa 2, 2y. Yang ni petua kuasa. 2y kuasa 1. Beza dalam, beza y, dy dx. Ilmu ni yang kita nak. Begitu juga right hand side ni, 2y. Beza terhadap x, 2 koefisien lah. Lepas tu beza kau y terhadap x, dy dx. Straightforward saja. Matematik dia nampak rumit. Tapi kita kena belajar dengan kita gerakkan jari-jari kita lah. Kita kena ada pen, kita kena ada kertas, dan kita kena tulis dalam kelas. Sebab tu baru kita faham lah. Kalau kita hanya tengok, hanya yang diberi gift, genius, special sahaja yang dapat guna kaedah tu. Orang-orang biasa macam kita ni kena ambil pen, kena tulis. Okey, step yang pertama. Kalau base find dx dt, tengok. Maksudnya kita kena beza dengan terhadap t. Maksudnya both side beza respect to t lah.
kuasa 2, T kuasa 2, 2X sama dengan D dt bagi sin 3T. Okey. Baca dulu. Kalau X kuasa 2 terhadap T. Tengok. Jangan confuse. Kalau T terhadap T mudah. Tapi kalau X kuasa 2 terhadap T, kita guna hasil dalam dia tu. Beza X kuasa 2, petua kuasa 2X. Beza dalam, dx dt. Ilmu ni yang kita nak. T squared, beza terhadap T senang. Straightforward. Dia 2T saja. Beza T terhadap T 1. Dan di sini 2. Beza terhadap T, X dx dt. Penisai. Trigo ada 3 sebutan. Beza trigo, sin menghasilkan cos, salin balik 3T, dan beza dalam 3. Lepas tu kita kumpulkan dx dt sebelah kiri, yang lainnya bawa sebelah kanan. Contoh, dx dt kita fakturkan, jadi yang tinggal 2x tolak 2. Sebelah kanan 3 cos 3T, 2T ni bawa sebelah kanan tolak 2T. Saya buat kurungan supaya jangan sekali-kali lepas ni awak tolak 3T tolak 2T. Habislah silap. Therefore, dx dt akan menghasilkan 3 cos 3T tolak 2T bahagi 2x tolak 2. Jawapan dia silap. Sini silap ni. Okey. Maksudnya dalam buku, dalam nota ni sini 2 sepatutnya. Okey, pelajar. Salin sekejap. Sekarang pukul 11.23. Tengok masa. Masa memang menceburi kita lah. Saya teruskan juga apa ni perbincangan kita untuk walaupun kita ada test sebab apa? Apa yang kita buat ni, beza-beza yang kita buat ni, semuanya dia secara automatik kita akan recall balik pembezaan yang terdahulu lah. Okey? Saya bagi masa pelajar buat dahulu. Okey, cuba. Find dy dx. Jadi secara automatik differentiate both side respect to x. Okey, saling kejap dan teruskan. Saya tunggu sekejap ya.
Okey. Seterusnya. Yang ni 2 beza y kuasa 2 2y beza y dy dx. Tengok. Tolak 3. Bezakan x kuasa 3 terhadap x. 3 x kuasa 2. Ya. Sebelah kanan x terhadap x 1, y terhadap dx dy dx. Jadi 4y dy dx tolak dy dx, dan yang tiada dy dx bawa sebelah kanan, 1 tambah 9x kuasa 2. Factorize. Therefore, okey, ini adalah jawapan bagi contoh ni. Ya. Okey, pelajar. Sudah siap? Minggu lepas ada isu tentang viral video di mana seorang profesor mengajar pelajar dan pelajar tersebut disoal tentang sama ada laptop ataupun ada hanya menggunakan handphone lah. Bagi saya untuk subjek kalkulus tak ada masalah kalau setakat menggunakan handphone sahaja. Sebab kita menggunakan tayangan, seterusnya jawapan kita gunakan kertas dan awak awak scan dan upload balik kertas tersebutlah. Dan kita tidak melibatkan software yang perlu install dalam laptop. Kalau perlu pun nak gunakan nak guna bantuan kita plot gambar rajah. Saya perkenalkan kita boleh gunakan online yang kita namakan sebagai Desmos. Desmos. Jadi okeylah. Setakat ni keperluan untuk laptop bagi subjek kalkulus tidak mendesaklah. Okay. Find dy dx for x squared y cube minus exponent y equal to exponent 2x. Yang ni special. 5. dy dx for x squared y cube, this is the product of two functions. Now product rule is applied here. Di sini kalau kita ambil u dot v, kita assuming u sama dengan x squared, v sama dengan y cube. Okey, satu persatu kita buat. Saya akan mulakan dan awak isi tempat kosong. Step yang pertama ialah kalau find dy dx, maksudnya both side kita differentiate respect to x. Okay. Dan pastinya first term ni adalah rimak ni. Kalau kita pilih u sama dengan apa yang saya tekan? Okay. Kalau saya pilih u sama dengan x squared,
U prime sama dengan, kalau kita differentiate U respect to X, 2X. Dan kalau kita ambil V sama Y kuasa 3, V prime, kalau kita bezakan terhadap X, 3, Y kuasa 2, dy dx. Ini ilmu yang perlu kita ada untuk implicit function. Jadi, kita tahu kalau sini U dot V, bahagian ni akan menghasilkan U V prime, V U prime. Untuk first term, untuk first term. Kemudian U X squared, V prime, tengok panjang sikit, 3 Y kuasa 2, dy dx, V Y kuasa 3, U prime 2X. Itu kita baru selesai yang first term. Second term, yang dua sebutan bila kita bezakan exponential. Yang pertama, salin balik. Yang kedua, bezakan Y, bezakan dalam kan. Y terhadap X. Jadi, dy dx. Dah. Sebelah kanan, bezakan eksponen 2X terhadap 2. Salin balik. Bezakan 2X terhadap X, 2. Nah, tadi, bezakan Y terhadap X, dy dx. Itu beza dari situ lah. Jadi, pelajar boleh ringkaskan dahulu dan boleh kita faturkan. Kita cuba habiskan. Kalau kita perhatikan first two term, yang ini adalah, ini adalah untuk bahagian kita bezakan X kuasa 2, Y kuasa 3. Ya. Dan 3X kuasa 2, ini samalah seperti yang kita selesaikan di sini. Mana tadi? Faturkan bagi dy dx dan kita akan menghasilkan yang inilah. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, kena cek balik kat mana kita melakukan kesilapan lah. Okey, seterusnya. Di sini pun sama. Bezanya ialah dia diberi nilai di sini. Kalau tadi hanya find dy dx for, let's say, x squared plus y squared 2x minus 6y plus 5 equal to 0. Tapi sekarang ni, find dy dx when x equal to 3, y equal to 2. Hanya kita ganti di akhir nantilah. Kalau kita tengok sini, kita bezakan, kalau dy dx, maksudnya kita kena bezakan terhadap x, left hand side. X kuasa 2, 2x,
Y kuasa 2, 2Y, tapi bila Y saja, beza Y terhadap X. Yang ni extension yang kena adalah tolak 2X terhadap X, tolak 2. Tolak 6Y, 6, salah. Disebabkan Y, ada extension dan dy dx. Jadi, yang ni yang kita faktorkan bagi ada, apa ni? Bagi yang ada Y. Yang ada dy dx. 2Y tolak 6. Faktorkan dy dx. Yang tiada dy dx letak sebelah kanan lah. Jadi 2 tolak 2x. Dan setakat ni kita boleh tulis dy dx sama dengan 2 tolak 2x bahagi 2y tolak 6. Kita boleh faktorkan 2 di situ. Dan bila kita ganti x sama 3, y sama 2. dy dx sama dengan 2 tolak 2 darab 3 bahagi 2 darab 2 tolak 6. 3 darab 6. 2 tolak 6, negatif 4. 4 tolak 6, negatif 2. 4 bagi 2, negatif nanti positif 2. Inilah answer dia lah. Kan sama je. Saya tutup balik. Sebab kalau tidak, dia akan menyebabkan terabur lah kalau nak baca. Okey, salin ni. Okey. Okey, saya tak nak masuk topik ni, parametric equation, ya. Jadi sebelum ni pun saya dah share dengan pelajar tentang modul modul. Dalam modul ni pun ada soalan-soalan dan juga exercise lah. Contoh yang boleh pelajar teruskan untuk pembelajaran kendiri masing-masing lah. Ini pun banyak contoh yang pelajar boleh teruskan lah, insyaAllah. Okey pelajar, saya rasa itu saja kot sesi kuliah kita pada pagi ini, ya. Untuk sesi untuk esok, saya ingin saya harap pelajar